Tapi kesian juga pihak penganjur bila putus. Masuk Ustazah. Memang dah mula balik. Tadi berapa orang? Dekat 1 orang. Okey. Mungkin MB bermasalah, wallahualam. Saya pun tak pasti apa isu dia. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Kita masih lagi tadi berhenti. Saya sempat tak ni pasal ikhlas tu, definisi ikhlas? Tak putus tu masa Baru je putus dari. okey. Sabar ya, dia IG. Ya, minta maaf ya. Okey. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, boleh ya? Dah start orang masuk? Dah start DAB. Okey. Ikhlas ni antaranya dia ada kaitan juga dengan perkataan khalas. 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 Khalas ni maksud dia selesai. Selesai ataupun done. Subhanallah. Orang yang ikhlas, dia akan menyelesaikan tugas dia dengan terbaik. Dia kan macam ni tau. Orang Arab ni kan, bila dia dah siap betul-betul kerja, dah puas hati, dia akan sebut khalas. Maksudnya, okay, done. Selesai. Masya Allah. Orang yang ikhlas, orang yang akan buat ciri-ciri ikhlas adalah orang yang buat sesuatu dengan terbaik. Kalau dia nak mendidik, dia nak mendidik dengan terbaik. Dia guna pelbagai kaedah dalam mendidik. Tak boleh guna A, B, tak boleh B, C. Dia tak akan guna ayat. Asal yang penting aku dah cakap. Terpulanglah kau nak terima ke tidak. Ini bukan orang yang ikhlas mendidik. Yang penting dah tegur. Nak terima, tak terima tu itu terpulang dek kau lah. Contoh kan. Tetapi seorang pendidik ni kan dia macam seorang ibu, seorang ayah. Subhanallah, dia tak akan lari daripada medan pendidikan. Dan dia bukan gunakan ayat. Yang penting Umi dah cakap sekali cukup, tak. Tetapi seorang ibu, seorang ayah ni dia akan repeat, ulang-ulang bagi perhatian didik. Seorang pendidik yang ikhlas, dia akan gunakan terms, kalau tak sebut pun dalam hati dia, insya-Allah aku akan ubah. Maksudnya berusaha ubah diri sendiri ya, betul. Tapi akan didik sehingga dia berubah jadi orang yang baik. Didik sehingga masyarakat lebih faham. Didik perlahan-lahan cara-cara. Dia umpama seperti air. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, air yang mengalir. Kan, air yang mengalir ni, Masya Allah. Contoh kan daripada batu-batu. Daripada batu-batu. Saya pun tak tahu nak pergi batu macam mana. Batu ya. Bayanganlah ya batu-batu ni ya. Batu. Apa ni. Lepas tu ada air mengalir kan. Air mengalir. Kalau air ni tersekat, batu ni besar sangat, dia akan mengalir ke sini. Kan? Air mengalir. Kita buat air warna merah lah. Kita tiba ada batu besar lah pula. Ni air terjun ni. Air terjun lah. Bukan terjun laju tu, air yang perlahan daripada bukit tu. Dia tak dapat nak lalu, ada tersekat batu besar, dia akan lalu tepi celah. Dia lalu celah ni kan. Tapi celah-celah tak boleh. Sebab semua batu-batu besar memang tak boleh celah. Air tu air halus je. Dia mungkin akan lalu melalui bawah tanah, belakang batu tu. Menyerap kat belakang batu. Menyerap, tembus dekat belakang tu. Batu ni pula kering je. Sebab dia batu besar, kering je. Tak ada laluan pun air atas dia. Tapi rupanya ada laluan belakang. Masya Allah. Umpama pendidik ni, dia akan berusaha juga. Tak boleh cara A, cara B. Tak boleh cara B, cara C. Tak boleh cara C, cara D. Subhanallah, dalam proses nak mendidik ni. Dia tak pernah putus asa dan dia tak pernah letakkan berhentinya dia mendidik cukup dengan syarat dia nyampaikan. Tak. Subhanallah. Habis-habis kita doa. Kan dah buat dah cara pujuk, cara tegas, cara sekian-sekian. Tapi macam tak berkesan juga dengan anak ni. Doa itu senjata yang paling ampuh. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Tuan-tuan sekalian, hari ini kalau saya sendiri sebagai pendakwah dan juga seorang pendidik, maksudnya siapa yang nak dididik? Ummah kan. Ummah hari ini dengan keadaan situasi ramainya yang dalam keadaan tidak ada ilmu. Kan? Yang tidak ada pengetahuan.
Jadi macam mana kadang ada benda yang besar, yang tinggi nak dijelaskan tapi masyarakat tak ada ilmu dan tak tahu dan tak faham pun isu. Subhanallah. Jadi proses untuk mendidik dalam bentuk umum seperti ini, kita guna media sosial. Macam-macam kita cuba kan. Kita cuba kaedah ini. Lepas tu masyarakat tak boleh berat-berat sangat. Cuba kaedah ringan. Ringan sangat nanti orang salah faham pula. Guna kaedah ni masuk macam-macam saluran. Guna pelbagai kaedah. Kadang-kadang ada waktunya berlakon lah. Ada ceramah yang tegas. Ada ceramah yang lembut. Ada yang ni. Dan memang ada orang yang menolak. Ada orang yang benci. Ada orang yang dendam. Ada yang marah. Ada yang suka. Ada yang sayang. Itu biasa. Jadi memang pendidik ini dia perlu bersedia. Walaupun kadang-kadang kesannya anak tak suka. Anak tak suka. Dan anak boleh cakap. Tak sukalah mami ni. Contoh kan. Tak sukalah umi ni. Tak suka. Memang terasa hati. Subhanallah, terasa hati. Bila kalau anak sendiri sebut tak suka kita. Anak sendiri membandingkan kita dengan ibu orang lain yang dia sendiri tak tahu hakikat ibu orang tu macam mana. Subhanallah. Kadang anak ni, kan contoh, tapi ni bukan anak saya lah. Ni diceritakan oleh ibu bapa. Ustazah pedih lah bila anak-anak bandingkan dengan cikgu. Kadang anak bandingkan dengan mak kawan dia. Sebab dia ada kawan mak dia sporting. Kan? Mak kawan dia tu sporting. Mak kau macam mana? Mak aku okey. Mak aku bagi je. Mak aku ni. Semua mak dia bagi. Tiba dia dapat mak tak bagi. Tak boleh. Tak boleh pakai legging ni. Tak boleh ni. Tak boleh ni. Tak boleh ada ni. Akhirnya, remaja yang memberontak akan merasakan mak dia tak best. Bagaimana seorang ibu, seorang ayah nak sabar meneruskan misi pendidikan dia? Dalam situasi yang nak dididik tu tak sayang, tak suka, malah ada yang dendam, malah ada yang benci. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sebab itu ikhlas yang kita bicarakan tadi tu, ikhlas tu kan, dia kena orang ikhlas, orang yang akan selesaikan kerja dia dengan sebaik mungkin. Selesaikan, buat yang terbaik. Khalas ni, contohlah kalau saya melukis. Saya lukis. Kalau di tengah saya tak sebut khalas lagi. Itu berhenti rehat lah, sambunglah pula esok lukis. Tapi bila dah cantik, lepas tu saya pun tampar, saya pun dah senyum, saya kata khalas. Maksudnya settle, memang puas hati. Macam tu. Lagi tak puas hati, lagi touch up. Tapi dah siap, khalas. Itulah tugas kita sebagai pendidik. Ikhlas, kita kena buat kerja sampai, bukan sampai, tuan-puan sekalian, dia macam ni. Kita mungkin tak boleh menentu dan tak boleh tengok hasil. Dalam proses kita mendidik anak, mungkin saat kita mati, kita tak sempat tengok anak tu sebagaimana yang kita impikan. Kita nak dia tahfiz. Dia baru sekolah rendah, ibu bapa dah meninggal dunia. Tetapi kerana nekat dan cita-cita ibu ni nak anak itu tahfiz, walaupun masa anak ni baru sekolah rendah, akhirnya Allah penuhi impian ibu ni kerana dia telah memulakan pendidikan tu daripada kecil. Dia dah mula ajar anak itu Al-Quran, dah selalu sebut, moga membesar jadi hafizah ya, anak Umi jadi hafiz. Lepas tu kalau orang tanya, selalu minta doa. Jadi walaupun ibu ni tak sempat pun nak didik anak ni, sampai jadi hafiz, sampai jadi hafizah. Ni saya bagi contoh. Tetapi dia telah memulakan khalas. Dia sebenarnya dah selesai tanggungjawab dia dalam mendidik. Masya Allah. Sebab itu bukan tugas kita untuk menentukan hasil. Tugas kita adalah mendidik dengan sebaik mungkin. Sama juga dengan pensyarah. Pensyarah ramai dah buat sedaya upaya untuk student. Bagi ilmu rohani, bagi penegasan, bagi itu, bagi ini. Tetapi pelajar itu buat tak endah, tak serius, kan? Tak buat betul-betul, cincai, asal lulus. Tak kejar dah. Pelajar hari ini, kalau ada tu yang rare, yang istimewa. Para pelajar hari ini kalau masih lagi menjaga kualiti pelajaran dengan menjaga kualiti peperiksaan, itu dah semakin rare dan semakin kurang. Subhanallah. Saya bukan kata ukuran segala-galanya pada result exam. Sebab apa? Saya ada pengalaman. Sekolah rendah belajar sungguh-sungguh nak dapat keputusan terbaik, nak juga nombor ni, asyik dapat nombor 5, 6, 7, nak dapat nombor 1 susah. Tapi akhirnya pernah dapat sekali. Masuk sekolah menengah langsung tak adalah. Kan semua budak lagi ramai yang bijak-bijak duduk di sekolah Mak Muhammadiyah Lil Banat. Asyik nombor belah-belah saja. Tapi tetap buat yang terbaik untuk exam. Buat belajar sungguh-sungguh. Sampai masuk universiti, every sen dapat dean's list. Sebenarnya target bukan dean's list. Memang nak dapat anugerah dekan tu. Tapi tak, daripada awal tak pernah letak target nak dapat anugerah dekan. Yang tahu adalah belajar mesti nak buat yang terbaik. Bila exam, bila apa, bila study, sekian-sekian.
Sebab apa? Di situlah ada kepuasan dan ada kayu ukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu bapa kami tak pernah tekan. Pelajar, anak kami pun tak pernah tekan anak untuk dapat target. Tetapi penekanan diberikan dalam proses belajar. Bagi tumpuan belajar, hormat guru, hormat kawan-kawan, jangan ada peli, buli kawan-kawan dengan kata-kata keji, jangan mengumpat ustaz-ustazah. Kalau nampak cikgu ke ustaz-ustazah ada bawa barang, tawarkan pergi tolong angkut, tolong angkat. Nak bawa pergi ke mana? Kalau kat kereta pergi hantar cikgu ni. Kita tanamkan adab pendidikan. Sebab insya-Allah dengan mereka mempunyai sikap dan tanggungjawab seumpama ini, mereka akan cemerlang belajar. Subhanallah. Sebab hari ni ramai yang ikat perkataan yang penting ikhlas. Ikhlas itu dia terikat dengan belajar sungguh-sungguh, buat kerja sungguh-sungguh, mengajar sungguh-sungguh, mendidik sungguh-sungguh. Tapi kalaulah result tak sama sebagaimana yang kita expect, kan, expectation kita kalau kita ngajar gini, anak gini-gini. Kan, guru matematik, aduh kan, sungguh dah ni, macam-macam teknik dah guna ni. Kan gitu ini. Okey, faham tak? 2-3 orang je faham, yang lain masih tak faham. Tapi guru ni dah ikhlas, dah khalas, dia dah buat yang terbaik. Tapi anak murid tak faham juga, tak apa. InsyaAllah satu hari nanti kan, asal daripada keikhlasan guru ni, walaupun lepas habis kan, kita guru sekolah rendah, contoh ya, pendidik di kalangan guru sekolah rendah, tak ramai pelajar ingat guru sekolah rendah, tak ramai. Sebab memori masa sekolah rendah ni sangatlah, maksudnya masih minimum. Ramai pelajar ingat guru sekolah menengah dia, ingat. Dan ramai lagi pelajar akan ingat pensyarah dia. Tapi bila dia dapat degree, bila dia dapat master, biasa ucapan di FB, terima kasih kepada doktor ni. Terima kasih kepada profesor sekian-sekian. Terima kasih kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada pensyarah yang banyak yang memberikan kejayaan sebab dapat segulur ijazah. Tapi perjalanan pelajar ni nak dapat ijazah, nak dapat master, nak dapat PhD, telah bermula daripada guru dia di sekolah tadika dulu. Jarang orang yang dapat PhD. Alhamdulillah, terima kasih pada guru tadika saya. Orang tak ucap kan. Terima kasih pada guru sekolah rendah saya. Terima kasih pada ni. Biasa akan disebut yang last. Sedangkan yang di awal dulu tu, dia umpama seperti memahat di batu tau. Sebab itu susahnya mengajar, mendidik masa sekolah-sekolah ni. Tapi dia berkekalan lama. Sebab itu kan kata-kata ulama, hukama, mendidik anak kecil ini ibarat memahat di batu. Maksudnya pahat sebab dia baru nak kenal huruf, baru nak kenal abjad, baru nak kenal nombor-nombor, kan, baru nak belajar banyak vocab walaupun dalam bahasa Melayu. Masya Allah, proses awal nak suruh dia faham, dia akan banyak tanya, ini maksud apa, itu apa, ini apa, subhanallah. Masya Allah. Sebab itulah seorang guru tadika ke sekolah rendah kaum menengah, bila dia dah mengajar bersungguh-sungguh, khalas, dia dah buat dengan terbaik. Walaupun anak pelajar ni dah tak sebut dah nama dia, tak mention dah dia, sebab dah masuk universiti kan. Bukan salah pelajar tu, kita pun tak mampu, saya pun tak mampu, kita pun tak mampu nak sebut semua guru-guru kita sampai tadika sekolah rendah kan. Kita tak buat pun benda tu. Cuma saya nak bagi tahu kepada para pendidik, walaupun orang yang kita didik, pelajar ke, anak ke, kawan-kawan yang pernah kita didik ke, melupakan kita, tetapi kerana kita buat yang terbaik, kita ikhlas, Allah tidak pernah melupakan kita. Allah catat, Allah tulis. Subhanallah. Bahkan mungkin ada pelajar ni, dia pegang sungguh, dia berubah kerana kita, contoh asbab perantaraannya kita, dan dia pun lupa. Dia pun dah jadi semakin cemerlang. Dan bila dia cerita rahsia kejayaan dia pun lupa ada peranan penting kita dulu ada tegur kesilapan dia yang menyebabkan dia serik dan dia tak buat lagi. Mungkin kerana ketegasan kita itulah pelajar tu serik dah nak menipu, serik dah nak mencuri contohnya. Tapi dah semakin membesar, dia dah lupa siapakah yang sanggup mengorbankan diri dia untuk dibenci. Faham ya? Bila tegur benda yang sensitif akan dibenci. Tapi orang yang sanggup menegur sampai dibenci itu akhirnya dilupakan. Tapi Allah tidak pernah lupa, kita dapat pahala yang mengalir. Subhanallah, sebab itu pendidik, dia kena tahu kedudukan dia sebagai pendidik supaya dia mencintai untuk mendidik. Walaupun dia diherdik, walaupun dia dibenci. Sebab kalaulah orang ni jadi baik, pelajar ni jadi baik, Masya Allah, dapat pahala berterusan. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Masya Allah. Sebab itu bila kita tengok anak, kita akan tengok ini ladang pahalaku yang aku akan dapat pahala berterusan. Jadi sabar didik anak nak suruh makan sopan.
Ya Allah, hari ni pesan makan sopan, jangan berbunyi. Esok berbunyi lagi, tak tunggu esok lah petang. Kita kata minum duduk. Ya Allah, ada je waktunya dia tetap minum berdiri. Kita kata okey, bilik kemas macam ni, kita dah tunjuk cara. Tak tunggu sejam dah bersepah balik. Kita kata ya Allah, memang. Tetapi sebab itu, pendidik yang paling pertama, ciri pendidik kena suka mendidik. Memang mencintai untuk mendidik. Seronok mendidik. Jangan jadikan pendidikan satu beban sampai kita keluarkan ayat. Berapa kali? Saya pun kadang guna ayat tu. Letih lah Umi nak cakap ni apa kali ni ulang benda yang sama ni. Mama marah kan? Kita kata dah lah tak nak dah ni. Subhanallah muslimin-muslimat, memang pengulangan sebagai orang pendidik memang selalu ulang. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Sekarang saya nak pergi sikit sebelum nak duduk. Masa kita dah nak habis. Minta maaf ya tadi terputus. Minta maaf sangat. Saya tak tahu FB pagi tadi pun ada masalah. Sekarang ada masalah. Okey. Siapakah pendidik? Kita tak sempat pergi ni. Muslimin-muslimat. 4 martabat pendidik. Mengajar mata pelajaran kemahiran mereka. Okey. Kita tengok di sini. Mudaris, dia hanya mengajar mata pelajaran. Muallim bukan hanya mengajar mata pelajaran tapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. Maksudnya dia selit juga. Walaupun dia mengajar maths, dia mengajar fizik, mengajar kimia, tetapi dia tetap selit-selit juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lain. Masya Allah, dia tak fokus pada mursyid pula menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar. Murabbi yang kita sebut tu, pendidik tu, mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyah anak-anak didik mereka menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan beramal soleh. Jadi kita sekarang peringkat mana? Adakah peringkat mengajar ataupun muallim ataupun mursyid? Masa kena cek ada masalah apa dengan FB ni. Okey. Lepas tu muslimin-muslimat, kita ada ilmu fardhu ain berkenaan dengan rukun iman kan. Mengenali Allah, mengenali malaikat, mengenali siapa nabi, mengenali mengetahui tentang qada dan qadar, Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari kiamat. Jadi semua itu dalam fasa ilmu fardhu ain yang wajib kita belajar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, 4 martabat pendidik ni kita tahulah kita berada di peringkat mana. Rasulullah SAW sebagai pendidik, betul? Pepatah Arab mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Tanpa Muawiyah radhiyallahu anhu ma lahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah lihat seorang guru yang lebih baik cara didikannya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan Rasul adalah guru bagi umat. Rasul adalah guru yang terbaik bagi umat. Dan semua yang Rasul buat melalui perkataan yang berusaha masuk ke dalam medan pilihan raya yang sangat menggerunkan. Saya tak berani nak masuk medan pilihan raya. Orang baik je. Baik sungguh-sungguh kan. Baik. Tapi boleh jadi buruk, boleh jadi bukan kata dia berubah, tapi manusia hari ni ya. Saya tak tahulah budaya politik Malaysia hari ni. Bila orang politik je dipandang serong. Sedangkan bukan mudah sebenarnya untuk jadi orang politik yang betul-betul nak menjalankan amanah tanggungjawab. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, bila ada, saya kata ada 2 golongan. Satu, politik, maksudnya kuasa dijadikan matlamat. Tapi ada golongan kedua, kuasa tu alat saja. Dengan ada kuasa boleh buat sesuatu amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Jadi mereka berusaha juga kerana dengan cara itu boleh mengekang kemungkaran contohnya. Jadi mudah-mudahan semuanya berniat begitu. Kuasa bukan matlamat tetapi alat. Alat untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan untuk rakyat. Kita memang mengharapkan pemimpin yang betul-betul dia fikir buat sesuatu untuk rakyat. Bukannya dia buat untuk rakyat sebab diri dia. Sebab ada pemimpin yang dia buat terbaik untuk rakyat tapi sebenarnya tujuan untuk meraih populariti dia, untuk meraih sokongan. Dia buatlah yang terbaik untuk rakyat tapi tujuan tu apa? Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita tidak berputus asa untuk mengharapkan pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang buat kerja betul-betul, yang ikhlas. Dia memegang itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dia bukan memimpin rakyat untuk sejahtera dunia saja, tapi memimpin rakyat untuk sejahtera dunia sehingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, maksud saya lah daripada Rasulullah SAW
turun kepada para pemimpin yang besar, turun kepada yang lebih kecil, sampailah pemimpin pendidik dalam rumah tangga, ibu ayah, suami didik isteri, isteri pun boleh didik suami. Siapa kata isteri tak boleh didik suami? Boleh. Ada juga pasangan yang dapat isteri dari segi kefahaman, perhayatan agama lebih baik daripada suami. Jadi isteri didik suami, bang, kita tak boleh macam ni, bang, gini. Tak ada masalah. Tak jatuh ego seorang suami. Tak jatuh martabat kemuliaan seorang suami. Jika isteri yang banyak mendidik dia, tak ada masalah. Bukannya ia bergantung kepada pangkat. Sebab jiwa mendidik dan kemampuan mendidik ini boleh jadi daripada anak kecil kepada kita. Sebab itu kadang kita hadir kuliahan yang menyampaikan tu muda 20 tahun daripada kita. Saya pun bakal tua. Kan saya pun nak masuk dah 40 lagi 2 tahun. Sekarang 38. Nanti masuk umur 40, masuk umur 50 dah tua kan. Lagi 10 tahun dah 50. Ya Allah. 50. Masa tu kita hadir dalam majlis. Sebab itu ia bukan pada kedudukan. Ia bukan pada kemasyhuran. Dia bukan pada umur. Subhanallah. Bahkan orang muda boleh mendidik orang tua. Tapi jiwa pendidik itu adalah orang yang suka mendidik, menyampaikan, bercakap perkara-perkara, mendidik dengan cara yang baik. Okey. Muslimin muslimat yang Allah sekalian, bila kita menyampaikan sesuatu yang baik, perlu disusuli dengan kaedah yang baik. Sebab masa kita dah hampir habis. Dia ibarat begini. Kita masak makanan sedap. Ikan siakap. Saya tip ni Ustazah siakap je. Tapi ni siakap RM60. Sebab saya biasa makan siakap RM60 ya. RM70 tu mahal dah tu. Biasa dalam 40 lebih je kan. Masak siakap ikan 3 rasa tu. Saya bukan RM70. RM7 tu mahal. Biasa siakap dapat RM40 lebih. RM30 lebih boleh juga kan. Maksudnya tak ada. Kalau siakap mesti 3 rasa. Kalau order ke siakap 3 rasa. Kan. 4 rasa tak ada kan. 2 rasa tak ada. 3 rasa. Kadang masak steam. Tapi sedap siakap 3 rasa juga kan. Okey lah. Kita order siakap 3 rasa. Biasa menu saya. Bukan saya je. Dah tak ada idea. Tak tahulah. Mungkin tak gerti ke. Ataupun tu je lah tahap ke selera. Mungkin ada orang selera hebat-hebat lagi kan. Kalau pergi kedai masakan panas ni. Dengan cik suami dengan anak ni. Tak ada menu lain. Siakap 3 rasa. Tom yum ataupun sup. Sayur kailan. Telur dadah. Tu. Kadang order telur dadah. Suami akan cakap. Telur dadah kat rumah boleh buat. Yelah bang. Tapi kan kat kedai. Rasa ni. Jadi. Itulah menu. Bayangkan ya, dah sedap ni. Kita pun sungguh ni. Ikan siakap 3 rasa, sup, tom yum, sayur kailan ikan masin. Minta sambal belacan lagi. Tapi orang yang hidang tu hempas-hempas. Hempas. Sampai mecik-recik lah sup tu kan hempas. Mungkin dia stres ke, baru bergaduh dengan tukang masak hedik dia ke kan. Jadi, yang hidang ni hempas-hempas. Saya nak tanya, selera tak nak makan? Hilang selera walaupun lapar tiba-tiba orang hempas makanan walaupun ikan 3 rasa harga RM12,000 kan 1,200 jadi RM12,000 walaupun maksudnya ikan 3 rasa macam mana pun sedap macam mana pun menu tu sedap tapi dihidang dipersembahkan dengan hempas kita pun hilang selera walaupun lapar dah jadi marah. Jadi tuan pastikan walaupun nasihat kita tu bagus sangat bagus. Tak ada salah pun pada nasihat tu. Tapi kaedah menyampaikan nasihat. Cara kita sampaikan tu dengan kasar. Dengan peli, dengan maki. Kan? Dengan herdik. Jadi walaupun nasihat tu bagus. Tapi dia jadi tak boleh diterima. Sayang, kemarilah kamu sayangku. Abang ingin menyampaikan sedikit nasihat buatmu sayangku. Jadilah kamu seorang wanita bla 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 kan. Didik. Mengajar didik. Terima kasih kekandaku. Ni contoh ya. Nasihat dah baik. Cakap pun dah baik. Lembut. Terima kasih kekandaku. Zohor panggil lagi. Wahai adindaku. Datanglah kemari. Kekanda ingin memberikan nasihat kepadamu. Dengar nasihat. Terima kasih kekanda. Ya adinda. Zohor panggil. Asa panggil lagi. Wahai adindaku. Datanglah kemari. Abang ingin menasihatimu. Wahai kekandaku, terima kasih. Kan, maghrib datang. Lepas tu, nak tidur dah isyak. Wahai adindaku. Datang dah isyak ni, abang. Dah lah, bang. Pagi sampai petang ke malam asyik. Nak berceramah je kan.
Maksud saya ialah walaupun lembut, walaupun isi kandungan baik, tetapi tidak boleh terlalu kerap. Maksudnya kita dengan anak pun, contoh dengan pelajar, ada selang-seli. Ada waktunya kita bergurau. Ada waktunya mendidik itu bukan dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan. Masya Allah. Jangan gunakan kaedah mendidik satu gaya saja. Satu gaya saja. Kadang tu kita bukan mendidik dengan kata-kata tau. Kita beli hadiah aja. Bagi hadiah yang biasa tapi bungkus, tak ada mahal pun. Itu proses mendidik. Pasal anak tu, ini sempena apa? Kata tak ada sempena apa-apa. Kan sebab Nabi kan sebut, tahabu tahadu. Kalau kamu mencintai, kamu memberi hadiah. Berilah hadiah. Masya Allah. Sebenarnya prinsip memberi hadiah ni tak kira pada siapa. Bukan daripada orang atas ke bawah. Orang bawah ke atas. Contoh ya dalam kita bekerja kan. Ada waktu majikan bagi pada pekerja. Ada waktu pekerja bagi pada majikan. Sebab kadang tu pekerja ni duk rasa majikan je yang perlu bagi hadiah. Sebab majikan ada duit. Contoh lah ya. Contoh. Saya bagi contoh. Kalau kalian berhenti kerja. Bukan hanya majikan yang menghargai terima kasih datang jasa dan beri hadiah. Tetapi pekerja juga menghargai. Walaupun bos tu mungkin ada menyakiti hati dia ke, tapi ada kebaikan. Selama ni bos itu menjadi perantaraan. Dia dapat rezeki, terima kasih. Jadi kosong-kosong. Dua-dua kosong-kosong, dua-dua saling menghargai. Sama ada rakan sekerja ke, saya cerita pasal dalam bab hadiah ya. Ibu bapa bagi. Jadi seronok. Okey, itu mendidik yang begitu dalam. Kita kata, ini bukan sempena ilahi ke apa. Saja Umi nak bagi hadiah pada anak-anak. Okey, buka sekarang. Dia pun buka buku besar macam excited kan. Okey, ini tanda Umi sayang. Dan buat sunnah Nabi. Nabi suka bagi hadiah. Nabi kata kalau kamu sayang, kamu bagi hadiah. Tapi kalau tak mampu, tunggu hari lahir. Sebab takut hari lahir tak sampai, meninggal dulu. Kadang saya fikir macam tu lah. Saya kata okey nanti hari lahir ni. Kadang dah terlintas nak beri hadiah, beli terus bagi. Sebab belum tentu kita hidup lagi untuk beri hadiah. Ataupun anak kita tu ada lagi untuk kita beri hadiah. Jadi hadiah tu tak terikat pada waktu-waktu istimewa saja. Jadi mendidik ni memang kita kena fikir pelbagai cara. Kadang bawa pergi berjalan itu proses mendidik. Kan? Tengok alam supaya lebih menghargai. Lepas tu kadang bawa pergi ke kubur. Kan? Mendidik anak supaya buat persiapan untuk kematian. Kadang bawa pergi buat kerja-kerja amal. Kadang bawa anak pergi cuci tandas masjid. Jadi begitulah ya kaedahnya. Kadang pesyarah dengan anak murid, dengan pelajar pun macam tu. Ada pesyarah yang ambil semua hari lahir pelajar. Semua ambil, saya nak nama dan tarikh lahir kamu. Kenapa? Tak apa, tak ada apa. Setiap kali tarikh lahir, dia bagi hadiah. Masya Allah. Mungkin pesyarah tu bagi buku ke, bagi apa ke. Jadi tuan-puan sekalian, dia tak didik secara mulut, tetapi didik pada perbuatan, dia melekat pada hati. Dapat pula pelajar yang memang tak suka pesyarah tu, tapi dapat hadiah pada hari lahir yang orang lain pun lupa. Kawan-kawan pun lupa, tapi pesyarah ni awal pagi selamat hari lahir. Saya doakan kamu berjaya, kamu bahagia, kamu dikurniakan isteri solehah. Oi, dia tak akan lupa pesyarah dia boleh mesej dia pada hari lahir dia dah doakan dia. Guru dia boleh ni. Saya ada baca, ada seorang kenalan saya di FB dan juga jemaah kuliah dulu yang selalu ikut. Saya ingat nama dia. Dia post satu, dia kata dia ucap takziah dan dia mohon maksudnya sahabat-sahabat di internet ni mendoakan. Doa apa? Bapa saudara dia. Dia panggil Pak Su ke Pak Ngah ke apa, meninggal dunia. Dan dia kata Pak Ngah ni bukan Pak Ngah, saya tak ingat